Didik TV KPM. لا تنس ذكر الله صلاة وسلاما على رسول الله على رسول الله على رسول الله على رسول الله. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan li jami'il musyahidin wa mustami'in al-kiram khususan li tulab wal muallimin wa syukran aidan li idha'atil Didik TV wa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila barnamij Tariq ila Najah al-yawm fi barnamij Mahir Didik TV KPM. Okey, al-yawm ma'i Aiman Sufyan bin Azman في برنامج ماهر ديدك تي في كي بي ام. اليوم سنتعلم المادة اللغة العربية وأمانة اليوم معلما ممتازا وهو أستاذ مرزوقي. كيف حال أستاذ؟ الحمد لله أيمن. الحمد لله. خير وأنت كيف حال؟ الحمد لله أستاذ. ما شاء الله صوتك جميل. الله أكبر. أنت أيضا مهير في ضرب. ما الموضوع هذا الغناء؟ أوكي إن شاء الله أيها المشاهدون الكرام إن شاء الله سنتعلم اليوم اللغة العربية موضوعها ماذا؟ المبتدأ والخبر. المبتدأ والخبر هي يعني هو موضوع هام ممتعة جدا. نعم ليس ممتع فقط لكنها هام للطلبة فعلى الطلبة على أن يستوعبوا هذه الموضوع. أوكي أستاذ. وقبل أن نبدأ mungkin saya استخدم Hakim, nah. Cecair pembasmi kuman. Okey, insya-Allah mungkin. Ustaz silakan. Saya pun lupa dah Ustaz kata dalam bahasa Arab ni kan. Tak muakim sanitizer. Okey, baik Ustaz. Baik. Mungkin Ustaz boleh ceritakan apakah yang menarik yang akan kita bicarakan pada hari ini Ustaz? Tafadhal. Okey, insya-Allah اليوم على الطلبة أن يتعلموا المبتدأ والخبر. وكما قلت لكم من قبل أن هذا الموضوع مهم جدا sangat penting للطلبة أن يستوعبوا بها. لماذا؟ لأن tajuk ini dia dominan fil jumlah. Okey. Maknanya kalau nak buat ayat Ustaz kena ada mubtada khabar ni. Mubtada khabar. Kalau tidak tak jadi ayat tu orang tak faham. Cuba tengok sini contoh ya. Okey. At-talibu mujtahidun. Talibun mujtahidun. Nampak macam hatani al-ibarat ni macam sama. Betul? Tapi sebenarnya fi al-jumlah al-ula at-talibu mujtahidun fiha mubtada wal khabar. Okey. Wa hiya tufidul ma'na lis-sami'. Lakinna al-jumlah ats-tsaniyah talibun mujtahidun fil haqiqah laysa bil jumlah. Dia bukan ayat. Okey. Jadi maknanya kat sini ada dua perbezaan antara sini. Jadi pelajar kena tahu macam mana nak membuat ayat yang memberi faedah. Yang lengkaplah yang sami boleh faham dengan ayat tu. Maksudnya ayat komplit lah Ustaz Contoh kalau saya bagi dari segi makna lah nak faham. Alright. At-talibu mujtahidun bermakna pelajar itu rajin. Okey. Pelajar itu rajin. So mufid. Lakinlah kalau nakul talibun mujtahidun pelajar yang rajin kan lain. Pelajar yang rajin lain Ustaz. So akan tanya pelajar yang rajin kenapa? Tapi kalau ini at-talibu mujtahidun. Jadi kat sini pelajar kena tahu kaifa takwinul jumal al-mufidah. Likai yafhamu as-sami'un bihadhil jumlah. Dan kalau kita sebutkan mubtada ni asal daripada bada'a iaitu mula Ustaz satu perkataan yang di dalam keadaan berada di mula ayat. Awal ayat. Dan khabar itu adalah khabar lah, cerita. Dan cerita kepada pelajar tersebut. Betul Ustaz Hadha yani madza qala Aiman huwa min khasa'is al-mubtada lah. Antara ciri-ciri mubtada ayakuna fi awal jumlah. Ini penting. Ini antara ciri-cirinya lah. Nanti kita akan berada di awal. lebih lanjut lah. Lepas tu khabar pula yatimu bihi al-mubtada. Maknanya kalau tak ada khabar,
Tak ada je mubtada. Seorang tak faham. Oh, itu pasangan dia Ustaz. Pasangan dia. So yumkin naqul bil lughatil injiliziyah yaqul madza subject wa predicate. Oh, subjek wa predicate. Okey, subject wa predicate mungkin orang fahamlah. Okey, mungkin kita boleh pergi kepada contoh lain Ustaz. Contohnya al-faslu wasi'un. Okey. Yatarakab min al-mubtada al-faslu wal khabar wasi'un. Okey. Tapi kalau kat bawah ni fil fasli al-wasi' dalam kelas yang luas. Oh, dalam apa cerita kelas ni? yang luas. Tak ada cerita lagi. Oh. So orang tak faham apa ceritanya. Kalau al-faslu wasi'un, Ini kelas yang luas. the class is wide. Oh. So adalah mubtada, ada khabar. So orang Baik. boleh faham. Hadhil jumlah tufidul makna lisami'in. Lakinna law naqul fil fasl wasi' faqat la tufidul makna. Okey, So Ustaz. akan tertanya dalam kelas yang luas, kenapa? Macam tu kan? Okey Ustaz, saya sebagai ketua kelas boleh saya cuba tak Ustaz untuk buat ayat untuk mubtada khabar tak? Saya tafadhal. cuba Ustaz Boleh, tak masalah. Al-muallimu wasimun. Boleh Ustaz? Al-muallimu wasimun. Boleh. Wasimun. Itu betul lah. Maknanya- Al-muallimu wasimun memenuhi kriteria al-mubtada wal khabar. Tapi lau taqulu al-muallimu al-wasi'u Tak boleh? tak boleh. Tak jadi ayat. Kenapa tu La Ustaz? tufidul makna. Oh, Dia dia tak jadi ada makna. tarkib. Tarkib nanti yang insya-Allah kita akan belajar minggu depan ya. Tarkib okey. nanti mana guru yang handsome. Tak ada cerita lagi kan? Itu cerita dia. Baik Ustaz, maknanya Ini pengenalan kita lah. Ni pengenalan kita lah. Kalau di atas ni kita sebut mubtada khabar, kalau bawah ni kita sebut apa Ustaz? At-talibu mujtahidun kita nusammiha bi al-mubtada wal khabar li'annahu tawfir syurut bil mubtada wal khabar. Lakin talibun mujtahidun kita kategori sebagai tarkib. Oh, tarkib. Tarkib na'ti. Mana tarkib na'ti ni bukan ayat lah. Oh, dia ada tarkib idhafi wa tarkib na'ti. Dia pandai yang mana? Ingat lagi belajar zaman. Baru teringat Ustaz. Lama dah tinggal InsyaAllah ni. kita akan belajar standard terus ada al-mawdu' fil ismil qadim. Yelah Ustaz, kalau kita faham daripada apa-apa saja perkara yang ada, dia ada khabar dia. Naam. Dia ada cerita di Betul. sebalik dia. Macam contoh Ustaz tunjuk kat sini, at-talibu mujtahidun. Talibu, seorang pelajar itu, dia ada cerita dia. Dia rajin. Ceritanya adalah dia rajin. Sebab tu sangat penting alif lam ni ada main peranan ya. Alif lam ni main peranan. Tak boleh meletak suka-suka je. Dia ada alif lam ni main peranan. Contohlah kalau dalam bahasa Inggeris kan. Saya try alif lam ni at-talibu mujtahidun law naqul bil lughatil injiliziyah the student is mujtahidun hard working lah. Alif lam ni kat sini mean means the lah. Oh, Kalau alif tak ada lam the tak tu. jadi. So talibun mujtahidun tak jadilah. Tu alif lam ni antara ciri-ciri yang perlu ada min khususiyat allati labudda alaina ala al-mubtada an yatafaru bihi. Ini syarat dia lah. Kalau tak jadi ayat. Yang paling penting Ustaz, kalau kita nak nampak dia di antara dia punya tanda adalah dia ada alif lam. Alif lam wa fi awal jumlah. Okey. Baik Ustaz, ini sebagai satu pengenalan lah. Ya, pengenalan. Dan lepas ni kita nak cerita tentang lebih detail apakah itu mubtada, apa itu khabar. Jangan ke mana? Murid-murid, selepas ini kita akan kembali semula dalam Mahir Didik TV KPM. Ibku mana dalam Barnamij Mahir. InsyaAllah. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ahlan wa sahlan min jadid ila barnamij Mahir Didik TV KPM. اليوم سنتعلم المادة اللغة العربية ومعنا في استوديو اليوم أستاذ ممتازا وهو أستاذ مرزوقي في الموضوع اليوم مبتدأ والخبر. Okey Ustaz. Hari ini kita dalam subjek bahasa Arab, kita nak belajar tentang mubtada dan khabar. Dan kita dah tengok daripada sudut pengenalan dia tadi Ustaz, dan sekarang ni kita nak perincikan satu persatu dan kita nak cerita pasal mubtada terlebih dahulu. Apa benda mubtada ni Ustaz? Silakan. Al-musyahidin insyaAllah nantaqil ila al-mubtada awalan. Nadhab ila al-mubtada awalan ma'rifatul mubtada. Baik.
fi carta, okay. Okey. Antara ciri-ciri yang boleh jadi al-kalimah itu mubtada, fal awal an yakuna ma'rifatan. Ma'rifatan ni apa Aiman? Oh, Boleh betul makrifatan tak? ni dia Makrifah. Makrifah ni maknanya kita mengetahui Ustaz. Okey. Itu dari sudut bahasa lah. Cuma sudut bahasa. Cuma dari segi nahwu makrifah ni ialah, tengok ya. Kita nak jelaskan kerana kalau kata nama khas tak kena. Maksud ingat dalam bahasa Melayu fil lugatil Melayu, mafil kalimah al-munasibah, yang untuk menggambarkan makrifah. Cuma Okey. kita nak andaikan makrifah ni min asma'il makrifah fil lugatil Arabiyah. Ni termasuklah ismul alam. Kalau Isim alam nama marzuki, khas. Marzuki min makrifah juga. Itu makrifah lah. Isim alam, isim alam. Aisyatu talibatun. Aisyah ada isim alam, nama khas. Okey, makrifah lah. Termasuk Kalau makrifah. masjid Ustaz? Masjid tidak. Tidak. Laisa masjid ma'rifatan. Cuma Okey. kita boleh jadikan dia makrifah kalau letak alif lam. Famasalan kat sini al-muallimu yashrahu darsa. Al-kalimah al-muallimu huna makrifah. Makrifah. Makrifah bi dengan apa? Bi masbuk bi alif lam. Itu antara tanda-tanda makrifah lah. Okey. Okey. Summa nunzur ila asalis. Ana talibun. Unzur ila ana mubtada. Oh, ganti Dia nama. ana isim makrifah. Kemudian makrifah dengan apa? Dengan dhamir. Kalau Dhamir lah. huwa boleh? Huwa boleh juga. Contohnya masalan huwa talibun fil jami'ah. Okey. Summa rabi. Haza pun makrifah juga. Ya. Makrifah sebab apa? Sebab ismul isyarah. Isim Hadza isyarah. min fadli rabbi. Thumma nahnu ladaina allazi min makrifah aidan, isim mausul. Thumma sadis arkanul iman. Tarkib idafi. Mungkin nakul bil kalimah Tarkib ukhra. idafi. Al-idafah. Hadza al-wal. Ayyakuna ma'rifah. Thumma sani fi awal jumlah. Min syurut al-mubtada ayyakuna fi awal jumlah. Dia duduk depan sekali. Dia duduk depan sekali. Kedudukan. Itu biasa, kedudukan yang biasalah, lazim Maknanya kalau tengok Aisyah, al-muallimu, ana, hadza, allazi arkanul idafah kulluha fi awal jumlah. Sahih tak? Fi awal jumlah. Jadi itu antara syaratnya. Kemudian yang ketiga, qad yakunu, ni kadang-kadang mubtada boleh jadi nakirah. Tapi saya ingat kita tak nak cerita kat sini. Itu panjang. Itu kita cerai. Kalau ni kena tambah masa lagi. Okey. Kadang-kadang maksudnya ahyanan hunaka min kalimah nakirah yakun mubtada aidan. Lakinna bi syurut al-khassah lah. Itu terpencil lah Ustaz. Terpencil sikit, Okey. Kemudian marfu' ni dari segi hukum lah. Dari segi punya marfu'. i'rab dia. Kalau i'rab ni dari segi i'rab fi lughatil arabiyyah law nakun masalan Aisyatu nu'rib ismun marfu'un bid-dhammah. Ni dari segi hukum i'rab lah. Okey. Sebab i'rab memang tak boleh lari daripada belajar bahasa Arab. Al-muallimu marfu', isim marfu'. Jadi kalau kita nak i'rab, kalau saya tanya belajar, Aiman, ma hukmul i'rab li Aisyah? Marfu' bid-dhammah. Marfu'. Okey, soalan seterusnya, limadza marfu'? Li'annahu fi awal jumlah. Fi al-jumlah lah. Li'annahu mubtada. Li'annahu mubtada. Itu cara dia lah. Jadi okey. itu antara ciri-ciri mubtada yang pelajar kena tahu. Okey. Sebab dalam periksa masuk ni, dia tanya. Okey. Okey. Ini di antara ciri mubtada. Baik Ustaz, kita nak tahu pula apakah ciri khabar? Khabar. Kita baik. al-an saya pelajar wadih semua jelas ya. Sebab sekarang kita mafi at-tulab. Jadi Aiman kena jadi pelajar lah. Saya akan jadi pelajar Ustaz. Dan Aiman lah kalau ketua ikut kelas, penolong kelas, bendahari, AJK semua. saya lah AJK dalam pengurusi. Baik Ustaz, Aiman, khabar ni Ustaz, Okey. samalah perkataannya dalam bahasa Melayu Ustaz kan? Dalam bahasa Melayu pun khabar juga. Khabar berita. Kan? Kita baca berita tu khabar berita kan? Okey. Baik Ustaz, kita nak tengok apakah pengertian khabar ni Ustaz. Okey, khabar ni cerita dia, kalau kita nakul bil lughatil Melayuiyah, predikat lah. Inggerisnya juga aidan nakul yaqul predikat. Dia maknanya dengan khabar ini dia menceritakan tentang mubtada tu apa ceritanya. Masalan, Okey. at-talibu mujtahidun. Cerita pasal at-talibu mubtada. So, kita tanya, apa cerita? Apa cerita? Mujtahidun. Budak ni rajin. Jadi maknanya Okey. secara kesimpulannya, kesimpulan mana? Mubtada ni senang cerita nak faham. Cerita pasal apa? Okey. Khabar apa cerita? Apa cerita? Sebab tu khabar ni dia macam-macam lah, ada jenis anwa'ul khabar kat sini. Kita boleh terang secara umum je lah ya. Pertama sekali kita ada mufrad, anwa'ul khabar mufrad. Mufrad ni seketul. Single. Bukan masuk single mufrad musanna jamak laisa. Okey. Laki Nabi makna mufrad na tunggal. Perkataan seketul. Baik. Laisa syibul jumlah wa laisa jumlah. Mufrad. Sekarang contoh mujtahidun. Mujtahidah ni musanna tapi dia mufrad juga, jenis mufrad.
mujtahidun jamak kan? Tapi dia mufrad. Dia seketul je. Dia, perkataan tu seketul. Okey. Okey, itu yang pertama. Saya faham lagi sebab kita nak Itu cepat mufrad ni. Ustaz Itu Kalau mufrad. syibih jumlah pula macam mana? Kalau syibih jumlah ni, okey tengok ya. Gabungan antara fil fasli, harful jar dan isim majrur. Aha. Dalam kelas. Dalam kelas. Dia tidak mufrad sebab dia Ada dua. tatarakabu min al-jar wal majrur. majrur. Ada dua. So dia kata mufrad, dia kata tarkib. Oh, tarkib. Atau syibih jumlah lah. Begitu juga dengan wazan ni. Amamal fasli. Amamal fasli ni zaraf lah ya. Dua perkataan. Fauqas syajarati. Okey, dua perkataan juga. Okey. Okey. Kemudian okey, saya ingat untuk jumlah ismiah kita hold dulu. Okey. Sebab ni perlu pada syarah yang panjang. Kita pilih jumlah fi'liyah saja. Baik. Okey. Senang aja tengok. At-talibu yajtahidu. Dia datang dalam bentuk fi'il. Ya'ti fi'lan. Dalam kata yajtahidu kata kerja. So bila fi'il jumlah fi'liyah lah, senang aja. Oh, ada fi'il? Maknanya dia itulah akan jadi khabar, jumlah dia fi'liyah. fi'liyah. Boleh tak Aiman bagi satu contoh lain? Fi'il. Okey. At-talibu buat apa contohnya? At-talibu nasyitu. Nasyitan isim. Oh, Dia isim. mufrad. Nampak Oh, mufrad. Kalau kita tengok sini mujtahidun dengan yajtahidu makna sama je. Oh. Cuma mujtahidun dalam isim, bentuk isim tapi yajtahidu dalam bentuk fi'il. Oh. So bila dalam bentuk fi'il jumlah fi'liyah. Okey. Dalam bentuk isim jadi mufrad. Okey. Contoh lain mungkin aku at-talibu yadrusu. Yadrusu. At-talibu yanamu fil maknanya fasli. itu perbuatan contoh. dia lah. Perbuatan. Tidur Tidur ada ya biasalah kan tidur. Okey, petang baik kan. Ustaz. Okey. Untuk menambahkan lagi kefahaman kepada murid-murid kita dan saya sendiri Ustaz, kita nak tengok contoh-contoh lagi Ustaz. Contoh lain ya. Okey, kalau kita nak tengok dari segi contoh penerangan beza antara al-farqu baina anwa'il khabar, senang ya tengok yang merah ni. Mahirun, seketul. Nampak tak? Seketul je. Nampak? So kalau kita nak kata lebih detail dari segi nahwu, ni isim, Oh, isim. sifat. Kata sifat. Isim sifat. Ism sifat, kata sifat isim fa'il. Kemudian tengok yang ni at-tabibu fil mustashfa kan lain. Okey. Lain kan? Lain. Yakhtalif min mahir fil mustashfa. So Maknanya jadi kat sini atas sekali kita sebutkan seorang doktor itu seorang dia mahir. doktor at-tabibu mahirun. Mahirun tu datang ya'ti bi ismil mufrad. Oh, Dalam bentuk okey. mufrad, okey. Man at-tabibu fil mustashfa. Maknanya doktor di hospital. Dalam hospital. So, the doctor is in the hospital. In the hospital. In the hospital tu jadi kan berbeza. Betul. Okay, kemudian at-tabibu ya'mal. Ya'mal fil jumlah. Oh, jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah lah. Aha. Bekerja. Bekerja. So, kita tak tengok pada sini tau. Kita tengok pada perkataan yang menjadi apa? Menjadi pekerjaan. Kata kunci kepada khabar tu. Ataupun Apa dia? cerita dia, kepada ya'mal. tabib tadi. Ya'mal fil mustashfa. Kalau kita buang sini, at-tabibu fil mustashfa. So Okey. dia jadi kat atas ni. Oh. Nauk ni jadi apa? Nauk. Nauk. Jadi Khabar syibih nak jumlah. okey. Baik Ustaz. So, Dan yang ni kita yang hold bawah tak sekali apa. Ustaz? Yang bawah sekali kita tadi jumlah ismiyah. Tengok pattern lah, tengok pattern ya. Amaluhu dengan ya'mal. Amaluhu dengan ya'mal. Ya'mal fi'il. Amaluhu isim dan ada satu dhamir kat sini. Kat situ. Yang raji' ala al-mubtada. Ini kalau kita cerita pasal i'rab panjang. Cuma kita nak tengok pattern. Oh. Kalau pelajar boleh dapat pattern-pattern khabar ini, maka senanglah kita nak detect jenis-jenis khabar yang ada Okey, dalam. Ustaz. Jadi sekarang ni kita dalam nak buat ayat. pengukuhan sikit. Kita Okey. nak buat latihan Ustaz. Okey, boleh. Kita nak detect di manakah terletaknya mubtada, di mana terletaknya khabar. Ni Okey. nak tanya Aiman lah ya, boleh ya, ketua kelas. Baik. Okey. Cuba tengok ayat pertama. Okey, al-hatifu az-zakiyu manafi'u kathiratun. Okey, ainal mubtada. okey. Ainal mubtada awalan. Ainal mubtada. Mubtada Ustaz, saya cuba Okey, boleh. Saya cuba al-hatifu zakiyun. Al-hatifu az-zakiyu itu adalah mubtada. Di Mubtada. mana mubtada ya Aiman? Limadha? Sebab dia berada pada awal. Li'annahu fi awalil jumlah. Ini penting ya. Ayu ismin yaqa'u fi awalil jumlah yakunu mubtadaan. Tak payah fikir panjang. La tufakir tawilan. Kalau jumpa ya fi'il isim di hadapan fi awalil jumlah, ma'rifah, dia mestilah mubtada. Oh, okey. Automatik, jangan fikir panjang-panjang. Baik, itu daripada sudut itu khabar. Mubtada. mubtada. Ustaz. Mana Dan khabarnya? khabarnya Mana adalah khabarnya, Aiman? manafi'u kathiratun. Manafi'uhu kathirah. Ni ya. Manafi'uhu kathirah ni.
Khobar. Itu khabar. Jumlah ismiyah. Okey, maksud apa Ustaz? Telefon Telefon itu itu bermanfaat, mempunyai manfaat yang besar. faedahnya banyak. Faedahnya banyak. Faedahnya banyak. So faedahnya banyak tu kan ayat. Faedahnya banyak tu menceritakan kepada telefon tadi. Baik. Dan seterusnya Ustaz, innahu yusahidu tullaba fid dirasati. Okey, aina mubtada. Mubtada Ni complicated sikit ayat ni ya. complicated Ustaz. Saya cuba Ustaz. Okey. At-tullaba fid dirasati. Kenapa pula at-tulaba? Sebab dia ada alif lam Ustaz. Tapi dia tidak berada di awal ayat, betul tak? Oh, betul Nampak Ustaz. tak isim yang berada di awal ayat? Innahu. Innahu ni inna ni bukan isim. Inna ni huruf. Oh. Jadi dia tak layak. Tak jadi layak. mubtada. Tengok hu ni lah. Hu ni Hu ni domir domir. Ustaz. Tadi kita ada bincang dengan domir antaranya ana semua tu. Inna, so inna ni pun takkid lah. Taukid. Okey. Jadi kita tengok pada sini hu ni. Hu ni adalah domir berada di awal ayat, maka dia adalah mubtada. Khabarnya mana? Yusa'idu. Aina khabar? Yusa'idu. Fi ayyi nau'? Aiman? Yang ni apa? fi'liyah. Fi'liyah, na'am. Sebab Anta mumtaz. hu tu merujuk kepada hatif itu al-hatif, sendiri. na'am. Iaitu yusa'idu, iaitu membantu para pelajar. Betul Ustaz? Jadi kalau kita nak takdirkan, al-hatifu az-zakiyyu yusa'idu. Hu ni refer pada al-hatif. Refer kepada hatif tadi. Jadi inilah kemahiran yang pelajar kena tahu. Nak mencari mubtada dan khabar, ta'yin al-mubtada wal khabar fil nas. Dalam ayat panjang macam ni. Jadi kalau ada mahir, senang cerita dia. Maknanya Ustaz, selepas daripada yusa'idu tullab tu, dia jadi apa Ustaz? Dia akan jadi khabar tu. Itulah khabarnya. Inilah khabar keseluruhan ni sebenarnya. Panjang ni lah. Cuma dia pencetus pada khabar, bukan pencetus rumah. Pencetus khabarnya lah. Kalimah yusa'idu tadi. Baik. Okey. Macam mana Aiman? Okey, nak sambung lagi? Boleh? Boleh kita sambung lagi Ustaz? Sambung lagi, Alhamdulillah. Okay. Saya nak cuba buat latihan lagi supaya saya boleh faham benda ni. Al-jumlah tsaliyah. Mada? Aina wa huwa aidan Okey. wasilatun lil ittisal wa tabadulil ma'lumat. Saya faham tadi sebab Ustaz sebut tadi innahu. Naam. Jadi hu tu sebagai domir. Okey. Dan di sini kalau kita nampak wa huwa itu juga domir Ustaz. Domir. Jadi boleh ke kita jadikan dia sebagai mubtada? Soalannya? Boleh ke tak Ustaz? boleh? Boleh. Okay. Saya rasa boleh Ustaz. Boleh lah. Cuma kita perhatikan kan ini style lah, style usul Arab dia ada wa semua ni. Ini sebagai wa ni kadang-kadang tak ada makna pun. Dia sekadar hiasan. Dia nak menyambung lah Ustaz. Nak menyambung. Jadi perkataan ni dari sinilah huwa. Huwa mubtada, khabarnya mana? Wasilah li ittisal. Wasilatun lil ittisal ni lah. Okey. Wasilah maknanya Ustaz, huwa itu merujuk kepada hatif tadi. Naam. Aidan wasilah iaitu penyambung kepada untuk call Azaz ittisal ni. Khabar lah. Jadi khabarnya adalah wasilah. Wasilatun. Wasilah ni dia penyambung Ustaz ataupun orang kata wasilah sebagai satu bukan penyambung, kita medium. Orang sebab apa? Medium. Alat untuk berkomunikasi dan bergaduh. Bukan bergaduh. Tabadul. Maklumat. Okey, alright. Ada lagi Aiman? Boleh sambung lagi? Okey Ustaz. Wa biha kadzalika nahnu nastati'u tajawwul fil internet bahtan anil maklumat. Yang ni agak complicated ya. Ni pelajar nak kena detail mana satu yang jadi mubtada, mana satu. Sebab dalam sesebuah ayat bukan sekadar mubtada khabar, ada komponen-komponen lain yang datang sebagai penerang, penerang ayat, penerang khabar, mubtada. Jadi kat sini nak kena detail mana satu. Contohnya, wa biha kadzalik, nahnu. Nahnu. Nampak tak? Dari segi intonasi pun dah tahu dah. Mana mubtada? Mana mubtada? Nahnu. Tadi huwa. Sekarang ni nahnu. Domir juga ya. Nampak? Simple nahnu. Cuma yang ini kita sebut dalam bahasa Arab ar-rabut. Nahnu ni kita lah Ustaz. Kita lah. Okey. So, mana khabarnya? Ainal khabar? Nastati'u. Khabar jenis apa? Ainal khabar. Okey, ini khabar jumlah fi'liyah. Naam. Baik Ustaz. Tajawul fil internet maknanya dia menggunakan internet. Boleh meneroka. Meneroka. Surf internet untuk mencari ini dah jadi lain lah. Ini ayat ni bersambung, cuma dia ada peranan lain dalam ayat tu. Baik Ustaz. Jadi ini di antara kalau kita nak cari mubtada dan khabar. Maknanya kalau kita buat ayat, banyak lagi ayat Ustaz, insya-Allah kita boleh mantapkan pemahaman kita untuk mubtada dan khabar. Baik Ustaz. Selepas ini ada benda menarik yang kita nak kongsikan bersama murid-murid kita di rumah. Tapi kita berehat seketika, kembali selepas ini. Mahir Didik TV KPM kembali selepas ini.
Didik TV KPM. Alright, أنتم معنا في برنامج ماهر ديدي تي في كي بي ام. اليوم سنتعلم المادة اللغة العربية ومعنا في استوديو معلما ممتازا وهو أستاذ مرزوقي. Okey, Ustaz. Ustaz daripada mana ni Ustaz dengan basikal-basikal ni? خلاص تم بركوب الدراجة في الرياضة في الملعب. برياضة. الحمد لله. طيب أيها المشاهدون الكرام، هذا يعني الموقف من المواقف الذي لابد على الطلبة أن يعبروها في الامتحان مثلا. فمثلا من يمارس رياضة كل مساء عقله سليم وجسمه سليم أيضا. Itu kelebihan dia Ustaz. نعم. وكما قال الحكماء العقل السليم العقل السليم في الجسم السليم. طيب من أهداف هذا الموضوع على الطلبة التمكن من تعبير الموقف أو من وصف الموقف المعروضة lah. Masalan Aiman kan? Saya tengah buat apa Aiman sekarang ni? Contohnya kita nak minta Aiman takbir apa yang berlaku mauqif sekarang ni. Saya buat apa? Senampak saya lah Ustaz Rukabud darajah. Mungkin saya boleh buat ayat sikit tentang Rukabud darajah ni Ustaz. Abir al-mauqif hada ini. Okey. Yang pertama al-akh yarkabu ad-darajah kull masa. Al-akhu yarkabu ad-darajah kull masa'in. Hadha minal ibarah al-munasibah lil mauqif. Sahih lah. Sahih Ustaz. Kemudian ada lagi apa? Wathani ركوب الدراجة صالحة لصحة الجسم. كما قلت لكم من قبل ركوب الدراجة ماذا لي صالحة. betul Ustaz. صالحة لصحة الجسم. صالحة mana dia muzakkar صالح للجسم. Sahih. Okey Ustaz, itu di antara ibarah yang kita sesuai buat ayat berdasarkan kepada pemerhatian kita pada gambar. Betul-betul. Okey Ustaz. Sekarang ni Ustaz, murid-murid kita ada nak request sikit Ustaz. Tadi Ustaz nyanyi dia orang kata sedap. Boleh Ustaz kita nyanyi sikit lagi? Tak ada masa ya. Okey, kita sambung. Ustaz, sambungan daripada lagu tadi. Boleh. Boleh Ustaz Okey, Aiman main bismillah. Okey, saya main gendang Ustaz Okey, tafadhal Ustaz. Ambil sambungan tadi Ustaz. Okey. حلة الملوك لبسنا عندما كنا في أرضنا والسابغات عند الوغى والدور نلبسها الحمد لله الذي أحيانا إيمانا خوفا فيما عاقبنا طمعا لما أرحمنا إن الذي سمك السما بنى لنا رفيعا وعماده أقوى وديعماته أعلى وعماده أقوى ديعماته Lagu tu tentang apa Ustaz? Boleh Ustaz share sikit tak? Lagu ni sebenarnya tentang kita nak uji satu situasi lah. Pelajar-pelajar ni kena mahir. Selain daripada kita membaca nas di dalam ayat, pelajar kena tahu mahir lah pelbagaikan ayat itu di dalam lirik lagu. Cuma lagu ni tadi mungkin cerita tentang persediaan lah. Mana pelajar sekarang masa sekarang ni, tempoh sekarang ni belum periksa lagi kan. Jadi mazalat tulab fil ijtihad, mumarasah, mutalaah, ad-daras, walaupun mungkin periksa lama lagi. Kemudian bila dah dekat periksa nanti kena tukar strategi. Badrul juhdi juhdan kabiran, kena lebihkan usaha. Itu analogi dalam lirik lagu tadilah. Cuma pelajar kena mahir. Bukan kita nak sekadar latihan itu di dalam nas sahaja. Kita kena kembangkan, keluar daripada kepumpung buku itu, keluar daripada kelas, pelbagaikan aktiviti. Antaranya nasyid tadilah. Maknanya dalam lagu tu sini ada intipati yang berguna yang boleh kita jadikan sebagai inspirasi dalam kehidupan kita, betul Ustaz? Sebab bila cerita tentang lama natahaddath an jumlah khabar mubtada wal khabar fi kulli nas, imma nas prosa biasa
jaridah, majalah atau fil Quran. Okay, mesti ada jumlah mufidah, khabar, mubtada khabar. Masalan, alhamdulillahi rabbil alamin, Fatihah kan. Bukan saja dia ada mubtada ada khabar. Kalau tak ada mubtada tak ada khabar, orang tak faham. Oh. Apa cerita? Dia tak ada cerita dia. Tak ada cerita. Aha. Masuk sebab tu pelajar kena mahir. Ni yang nak cerita tadi kan. Mentakbir al-mauqif al-talabah. Takbir masalah kat sini kita ada Ni beberapa kita bas sekolah. kita ada beberapa mauqif lah yang pelajar nak Okey. kena takbir jumlah mufidah. Kita wasful describe. Describe. Contoh Aiman ya. Masalan, okey. Dekat sini kita ada satu mauqif, mahattatul waqud. Mana mahattatul waqud? Inilah gambar. Sesi minyak, Ustaz. Sesi minyak. Okey, agak-agak apa yang kita nak cerita tentang sesi minyak ni? Sesi minyak ni, Ustaz, pertama sekali, ni ada kata Ustaz kat sini. Okey, Allah Akbar. Okey, jadi kecil lah. Okey, Ustaz. Sesi minyak ni, Ustaz, tempat kita nak isi minyak untuk kita meneruskan perjalanan seterusnya, Ustaz. Kaifa nu'abbir al-jumlah min okey. hadzal mauqif? Mungkin Kita, nadha'ul hawa. Tengok dulu, caranya lah kita tengok apa yang ada kat sini. Masalan, Okey. ada kereta, Fi sayyarah. fi sayyarah aidan lah. Sayyarah, kemudian ini mahattatul waqud juga adalah subjek. So kita nak cerita pasal apa? Oh. Pasal kereta? Pasal kereta. Itulah mubtada. Itulah mubtada. Pasal mahattah. Barang dia tu. Barangnya. Okey. Masalan as-sayyaratu. Macam mana buat? Sayyarah tu jamilatun. Nah, paling simple lah. Paling simple. Paling simple. As-sayyaratu jamilatun. Tu mahattatul waqud masalan. Kaifa nu'abbir mahattatul waqud? Tak nak jamilah juga? Boleh lah juga. Tapi Boleh kira juga, ayat tu ayat biasa-biasa lah. Cuba kita nak kembangkan sikit. Okey, mungkin mahattatul waqudi al-kabiratun. Kabiratun lah. Kalau Kabiratun. al-kabirah dah tak kena dah. Oh. Kabiratun. Cumanya bila kita nak menetapkan khobar pada satu-satu isim, kita kena ada soalan. Kena ada soalan. Contoh, kita dah dapat ladaina masalan Sayyarah hamra. subjek as-sayyarah. So kita tanya, kereta siapa? Oh. Di mana kereta itu? Aina as-sayyarah. Aina sayyarah. Ma launuha, kalau ada laun lah. Apakah warnanya? Kereta siapa? Kenapa limaza kereta tu? Limaza. Tengok. Itu antara poin-poin untuk kita nak membina khobar. Oh. Di dalam ayat lah. First kali kita kena tengok apa ada dekat sini. First itu subjek. Itu subjek. Kemudian kenapa, apa, bila, bagaimana. Sebagai dia punya khabar dia, Ustaz. Khabar. Tengok contoh yang kedua, mauqif yang kedua, Aiman. Ini Indana mada? Mada? ini hafilatul madrasah. Kalau saya tanya, Aha. ma launu hafilatul madrasah? Mana jawab? Launuhu ahmar. Ahmar ke Ustaz, betul ya? Launuhu ahmar. Ahmar, eh? Sofra lah. Safra. Ahmar merah, Ustaz. Sofra. Okey, lepas tu nak tanya lagi. Okey. Man yarkabu al-hafilah. Okey, Pak Cik Ali. Pak Cik Ali. So, kaif nu'abbir hadhil jumlah? Kaifa nu'abbir? Okey. Man yarkabu, biasanya kalau ni sebut, ni hafilatul madrasah, bas sekolah lah. Betul tak? Jadi biasa siapa pergi naik bas sekolah ni? At-tullab. At-tulab. So kita buat ayat di situ. So at-tulab jadi subjek dah. Okey. At-tulabu buat apa? Yarkabuna. Yarkabu hafilatul madrasah. Itu cara dia nak buat. Oh. Satu pelajar kena ada kemahiran macam ni lah. Baik, Ustaz. Kemahirannya maksudnya jangan malas lah, kena fikir. Kena fikir. Dan teknik tu kena betul. Okey. Jadi apa lagi Ahmad? Ada lagi mauqif tak? Ada lagi? Betul, Ustaz, kalau kita boleh kata hafilatul madrasati kabiratun. Boleh juga. Boleh juga, Ustaz. Cuma kadang-kadang kita ni cuma saya minta pelajar-pelajar supaya kreatif. Janganlah ayat tu sama daripada darjah satu belajar dulu bahasa Arab. Okey. Muhammad daraba al-kalba. Muhammad pukul anjing. Betul lah. Anjing. Sampai dia tentang 5, dia Itu pukul je ayatnya. je anjing tu. Sampai tentang 5 tak habis-habis pukul anjing tu kan. Dah mati anjing tu. Kalau yazhabu ilal masjid. Okey. Banyak lagi tempat yang boleh pergi. Yazhabu ilal masjid, idadukan asukan. Tapi kalau yazhabu mesti ke masjid. Banyak lagi tempat lain kan boleh pergi kan. Itulah cerita. Mana kena kreatif lah, kena. Okey, kan. kalau kita tengok yang lain pula, bola tu, Ustaz. Bola takraw ni. Baik, mungkin aku bola takraw fil lughatil arabiyah tak adalah. Mungkin kita nama kita kekalkanlah sepak takraw atau kurah. Kurah boleh lah, kurah. So daripada kurah ni Aiman, mana al-ibarah al-munasibah li kurah? Yal Abu Muhammad sepak takraw. Naam. Sahih. Anta Sahih, mumtaz. Okey. Muhammad Muhammad. Itu salah satu contoh kita
Tukarlah nama. Tukar nama. Dia Asyik satu Muhammad je kan. Banyak Aiman pun boleh. Aiman boleh. Azhar pun boleh kan. Betul. Tapi perasan tak Aha. Minas sana al-ula al-ibtidaiyah kita belajar nama Muhammad, Ahmad, Ibrahim, Zainab. Aha. Semua itulah. Nanti kita tukar Azhar. Bukan nama Azhar ke? Yang Abu Azhar, Abu. sepak takraw. Itulah cerita dia. Itu cerita dia. Kreatif lah. Okey. Kan. Okay. Lagi? Ada lagi tak? Okey. Okey, seterusnya. Okay. Kita nampak dekat sini ada sa'ah. Jam, Ustaz. Sa'ah ke? Sa'ah ka, sa'ih. Sa'ah, ha, Sa'atul haid. Maknanya ha, sa'ah ni biasalah. Ni maknanya sekarang kita bermula dengan situasi-situasi yang ada di keliling kita lah. Nabda bi al-mawaqif haulana. Masalah sa'atul haid lazim nara sa'atul haid fil bais mawjud fil bais fil madrasah. Kemudian dari situ kita nak melazimkan dengan benda yang biasa yang kita nampak dulu kan. Okey, sa'ah ni macam mana kita nak cerita? Kaif tasbul sa'ah. Man siapa? Siapa dia? Mungkin kita boleh kata Fatimah. Fatimah. Okey, nama lain? Fatimah. Nama lain tak ada? Salatus subhi. Okey. Fi sa'ah arba'ah. Fi sa'ah rabi'ah. Sa'ah sittah. Sa'ah sadisah. Fatimah tusalli as-subha fi sa'ati as-sadisati. Itu antara ibarat-ibarat yang sesuai. Yang di dalamnya fihi al-jumlah ada jumlah mufidah yang ada mubtada dan khabar. Jadi ini antara latihan-latihan minat tadribas allati yata'awwadu biha at-tullab kulla yawmin. Limadha liktisabil maharah. Khasatan maharah kitabah wa maharah qiraah. Hadza lazim. Tapi yang serasa yang dekat dengan kita lah. Mauqif al-Quran lah. Kulla yawmin naqra al-Quranul Karim. Fi solat naqra al-Quranul Karim. Jadi, contoh Ustaz, kalau hari-hari kita baca surah Al-Fatihah kan, alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kepala tu, kita cari mana mubtada mana khabar. Okey, fikir. Sebab bila macam tu kita boleh faham. Alhamdulillahirabbil alamin. Aina mubtada? Alhamdu lillahi. Naam. Alhamdu mubtada. Lillahi khabar. Khabar aina. Okey Ustaz. Khabar jenis apa tu, Aiman? Khabar ismiyah. Betul Ustaz? Alamak. Salah ke? Ini tadi tak. Lillahi tu li dengan Allah. Li dengan Allah. Li dengan Allah tu jar dengan majrur. Jadi khabar syibhil jumlah. Okey, baik. Kita nak perincikan dengan lebih terperinci lagi selepas ini dan kita nak buat pengukuhan tentang mubtada dan khabar. Tapi sebelum tu, murid-murid sekalian tengok di sekeliling anda apakah barang-barang yang boleh kita jadikan mubtada dan tanya barang tersebut. Di mana, bagaimana, apa dia dan bila waktunya. Kenapa? Supaya kita dapat mencari khabar tu betul Ustaz. InsyaAllah. Okey, murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini Mahir Didik TV KPM. Kembali selepas ini. KPM. Didik TV KPM. Alright, ahlan wa sahlan min jadid ila bernamij Mahir Didik TV KPM. Al-yawm ma'i Aiman Sufyan Azman wa ma'a mualliman mumtazan wa huwa Ustaz Marzuki fil mawdu' al-yawm mubtada wal khabar. Baik, sekarang ni kita nak bicarakan mubtada khabar daripada sudut bagaimana kita nak mencari mubtada khabar dalam ayat suci Al-Quran. Ada ke Ustaz? InsyaAllah mestilah ada. Macam saya cakap tadi, setiap ayat mesti ada mubtada khabar baru jadi mufidah. Kalau tak mufidah dia bukan ayat kan. Walaupun dalam kadang-kadang dalam Al-Quran ni uslub dia lain sikitlah. Dia bukan uslub yang literal biasa. Tapi kalau kita kaji memang adalah mestilah ada mubtada khabar. Cuba contoh dalam surah apa tadi? Surah Al-Ikhlas. Cuba Aiman baca. Ingat ke tak surah Al-Ikhlas? Saya cuba Ustaz. Okey, kalau lupa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Okey. Ingat lagi Ustaz? Alhamdulillah masih ingat ya. Okey. Sedap sangat surah Aiman sampai saya terlupa pula. Okey, jadi dalam surah Qul huwallahu ahad, dia sebenarnya ayat ni dia agak complicated lah.
Dia kata qul, tu katakanlah, itu dah ada satu jumlah yang lain lah. Ini qul ya Muhammad, ini dari jumlah fi'liyah. Kita ambil daripada Allahus Samad ya. Allahus Samad, simbol kan, dua kalimah itu je. mubtada khabar. Allah mubtada, dia secara literal kita sebab dia mungkin kalau nak i'rab dia ada banyak ni. Allah As-Samad. As-Samad. Allah tu lah mubtada. Dan As-Samad itu adalah khabar dia. Baik, Allah apa dia? Tempat bergantung. Cuma nanti dia panjang lah i'rab ni, sebenarnya dia ada la mahal lam i'rab semua tu. Kita boleh cerita kat sini. Kita tengok ayat potongan ayat tu saja. Allahus Samad, lepas tu sama lagi. Lepas tu lam yalid wa lam yulad. So ayat ni ada dua khabar kalau perasan. Allah yang pertama, apa dia khabarnya? As-Samad. As-Samad. Khabarnya siapa tu, Aiman? Khabarnya adalah As-Samad. Ya, ayinau jenis apa tu? Jenis Mufrad ke, ismiyah ke? Ismiyah, Ustaz. Bukan As-Samad. As-Samad satu. Seketul. So, Iaitu sifat mufrad lah. Oh, mufrad, Ustaz. Alamak, mufrad. saya terlupa lah, Ustaz. As-Samad mufrad. Kemudian dia sambung dengan ayat tu, huwa juga, Allah juga, lam yalid Walam yulad. wa lam yulad. Lam yalid. Yalid tu apa maksudnya? Yalid tu dia tidak beranak dan memperanakkan. So bila tidak beranak ni dia fa'il lah. So jumlah apa tu? Khabar jenis apa? Khabar jenis apa, Aiman? Ya, Ustaz? Khabar jenis apa tu? Khabar jenis fi'liyah. Fa'il lah. Lam yalid. Lepas tu ada satu lagi. Lam yulad. Ada dua pula. Ini pun khabar juga. Okey. Tidak beranak, tidak diberanakkan. Itu sebenarnya aktiviti yang macam ni sebenarnya yang mengukuhkan tarsikh maharah wa fahmul talabah fil mawdu' ni lah tajuk mubtada khabar ni. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu pun sambung juga tu sebenarnya. Sebab ada wa tu semua khabar. Semua khabar kepada Sebab sekarang ni subjeknya satu je. Subjeknya satu. Apa dia, Man? Allah. Allah. Okey, Ustaz. Maknanya seronok, Ustaz, kalau kita dapat tahu mubtada dan khabar di dalam ayat suci Quran. Betul. Bukan setakat kita baca je, tapi kita tahu maksud dan kita Tadabbur tahu lah. kedudukan ayat tersebut mubtada ataupun khabar. Ustaz, ni ada lagi satu, Ustaz. Okey, ada Kitab-kitab kita ni pasal apa ni, Ustaz? Kutubul Murajaah. Kutubul Murajaah. Kitab apa ni? Kitab Murajaah lah. Kitab Murajaah. Kaifa nasif al-mafqih hadha ni? Okey. Kalau dulu, ingat tak masa first kita berjumpa dulu, kita buat teroka kan? Okey. Saya buat apa, Man? Kita buat rak buku, Ustaz. Apa guna rak tu? Raknya untuk menyusun buku-buku dekat boleh rak buat ayat tersebut. besok. Try. Okey, Ustaz. Kita ambil satu buku lah. Jangan kutub ni jamak ya. Kita ambil satu kitab. Ambil satu. Muhammad lagi, Ustaz. Tak, saya nak kitab tu jadi subjek. Al-Kitab Firruf. Alamak. Boleh, hebat, Ustaz? Ke kita cukup? Anta mumtaz. Boleh lah, tu simple Boleh? lah. Al-Kitab Firruf. Al-Kitabu ala rafi lah. Ala di atas rak. Ala rafi. Ala rafi. Maksudnya Itu simple kan? kitab-kitab tersebut disusun di atas rak. Atas rak. Mana kitab tu jadi subjek. So, soalannya kat mana kitab tu? Kat mana? Ala rafi. Ala rafi. Kan? Okey. Kalau kita tanya man yuratib al-kitab, so ada orang lain yang akan susun kitab. So orang lain tu jadi subjek. Okey. So siapa orang tu, Aiman? Contoh? Siapa orang tadi? Muhammad. Muhammad lagi. Muhammad lagi. Kepala ni memang kat situ stigma ke Muhammad. Bukanlah nak kata Muhammad tak bagus. Betul lah bagus. Semua kitab berkembang lah. Kita ada nama Azhar, ada nama Luqman, ada nama lagi. Siapa lagi? Syarif. Betul. Ada nama Adib kan. Kita try pakai Nadia pula lah. Nadia perempuan. So Nadia pastikan fail itu betul. Nadia. Okay. Kena betul-betul, Ustaz. Betul. Nadia menyusun. Baik. Mungkin qabla an nantahi, Ustaz. Hal indaka ayun nasihah litulab. Nasihat litulab senang sajalah ya. Mumarasah, mutalaah. Itu saja. Litarsikh untuk menguatkan fahmina dan wa maharatina fil lughatil arabiyyah, okey, supaya dia jadi kelaziman. Benda nak jadi melekat tu kena kulla yaumin mumarasah. Muhawalah. Okey, imma fil kitabah awil qiraah wil kalam. Sebab maharah 4 ni memang kena belajar bahasa. Kita nak mainkan 4-nya, maharah, istima', kalam, qiraah, kitabah, kena banyakkan mumarasah. Terima kasih, Ustaz. Yang paling penting, Ustaz, bukan setakat di buku, tapi kita praktik terus di lagu. persekitaran kita, Ustaz. Di lagu. Okey, terima kasih kepada para penonton, terima kasih kepada Ustaz. Nanti ada rezeki kita jumpa lagi dalam Mahir Didik TV KPM. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nak nyanyi ke, Man? Nak belanja lagi ke?
Didik TV KPM